Kerajaan menyasarkan untuk membasmi kemiskinan tegar menjelang 2025 dengan menumpukan kepada 2.9 juta isi rumah B40 dengan pendapatan bulanan di bawah RM4,850 dalam rancangan Malaysia ke-12. Menurut dokumen RMK-12 yang dikeluarkan Unit Perancang Ekonomi, tumpuan akan diberi kepada daerah dan juga lokasi termiskin di bandar dan juga luar bandar bagi menangani isu kemiskinan dan membangunkan masyarakat inklusif. Dan bagi tujuan itu, kerajaan menggariskan 6 bidang keutamaan RMK-12 termasuk menangani kemiskinan dan mengurangkan ketidaksamarataan daripada perspektif pelbagai dimensi, memperkasa B40 dan mencapai kesaksamaan keberhasilan Bumi Putera. Dan untuk bercakap lanjut melihat kepada RMK ke-12 ini, saya nak terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Amir Zalwan Ismail, pensyarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan atau INSPEC Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, pertama sekali, bagaimana gambaran tahap kemiskinan dan juga ketidaksamarataan rakyat Malaysia hari ini, terutamanya kesan daripada pandemik COVID-19? Baik. Okey, terima kasih sekali lagi Hasan dan Surawani. Baik, saya lihat ketara sekali kemiskinan kita meningkat disebabkan banyak perkara. Kita tak boleh hanya kata satu aspek. Contohnya ialah sebelum ni kita menggunakan PJK lain. Kita guna PJK Pendapatan Garis Kemiskinan 2005. Yang mana kita tengok masa tu kita punya insiden kemiskinan kita hanyalah lebih kurang dalam berapa peratus saja, perperahan berapa peratus saja. Tapi apabila kerajaan mula memperkenalkan PJK baru, kita namakan sebagai Pendapatan Garis Kemiskinan 2019, kemiskinan pada tahun 2019 meningkat sehingga 5.6% insiden kemiskinan. Tetapi mungkin difaktor oleh COVID-19 dan sebagainya, pada tahun lepas insiden kemiskinan meningkat sehingga 8.4%. Itu kita nampak agak tinggi lah tapi tinggi tak bagi saya sekali lagi lah dia disebabkan oleh dua faktor lah. Satu ialah kita menggunakan PJK baru iaitu PJK 2019 dan satu lagi sebabnya disebabkan oleh pandemik ataupun wabak COVID-19 kita. Dan juga Doktor, Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi atau kita sebut sebagai MPI yang mengukur kemiskinan berdasarkan 4 dimensi iaitu pendapatan, pendidikan, kesihatan dan juga taraf hidup bertambah baik daripada 0.015 pada 2016 kepada 0.011 pada 2019. Bagaimana pencapaian yang kita mahu lihat dalam tempoh 5 tahun akan datang menerusi RM ke-12 ini? Okey, baik. Okey, sekali lagi, saya rasa seronok. Saya personally, bila kita buat kajian berkaitan kemiskinan, kita rasa seronok apabila kerajaan sentiasa bertambah baik ukuran kemiskinan. Sebelum ini kita hanya bergantung pada PJK sahaja. Nak tahu orang itu miskin atau tidak, kita tengok pendapatan mereka sahaja. Tapi terkini dalam rancangan Malaysia ke-12, saya rasa sangat bagusnya apabila juga memperkenalkan dimensi lain, ukuran lain berkaitan kemiskinan iaitu kemiskinan pelbagai dimensi ataupun kita panggil Multi-Dimensional Poverty Index. Dan dia dimasukkan khas dan dinyatakan secara sasaran khas yang mana disasarkan pada 2025 penghujung rancangan Malaysia ke-12 nanti akan disasarkan 0.0026. Itu agak rendah. Yang mana kita boleh nampak seolah-olah kerajaan dengan penuh yakinnya akan menyatakan bahawa pendapatan kita semakin baik, insiden kemiskinan akan berkurangan, pendidikan kita akses kepada pendidikan semakin baik, kualiti pendidikan dan kualiti hidup kita pun semakin baik. Kenapa? Sebab saya lihat apabila isu kemiskinan kita bangkitkan, kalau dia terperangkap dengan pendapatan yang rendah, maksud saya terus miskin lah kata lain, dia secara langsung akan memberi kesan kepada pendidikan, kepada ekosistem kehidupan harian dia, khususnya berkaitan kesejahteraan hidup. Sebab tu sekali lagi saya lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, kita harus peringkat awal ini saya nampak bagus dan positif dan harus puji apabila kerajaan berani selain pada memperkenalkan PJK baru, tetapi dalam masa sama turut memperkenalkan MPI tadi, Multi-Dimensional Poverty Index. Dan juga Doktor, sejajar dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, usaha bersepadu akan dilaksanakan dalam menyokong komitmen menjadikan Malaysia negara maju dan juga makmur dengan pengagihan kekayaan yang disebut sebagai adil dan juga seksama. Bagaimana keupayaan dan juga langkah yang perlu dilaksanakan dalam memastikan perkara ini dapat dicapai dalam tempoh 5 tahun ini? Okay, baik. Saya cuma adalah beberapa perkara saya rasa perlu diperincikan lagi. Sebagai contohnya, dalam rancangan Malaysia ke-12,
memberi tumpuan untuk membasmi kemiskinan tegar pada 2025. Sedangkan kalau kita lihat insiden kemiskinan miskin tegar di Malaysia ni agak tinggi, kita nampak lebih kurang ada 266,000 orang miskin tegar. Itu kita kata ketua isu rumah, yang mana jumlahnya peratusnya adalah 52% daripada kemiskinan biasa. Okey, dan kalau kita tengok pula ahli isu rumah untuk miskin tegar ialah 993,000, lebih kurang begitu, hampir 1 juta. Dan komitmen kerajaan apabila kerajaan kata nak membasmikan miskin tegar pada 2025, saya nampak itu mengambil satu usaha yang besar dan satu gerakan yang komited dan melibatkan pelbagai pihak untuk bersama. Tapi dalam rancangan 12, saya nampak ada antara pendekatan yang baru yang mereka akan gunakan ialah berkaitan cuba menggunakan pendekatan bottom up. Maksudnya pendekatan bawah ke atas. Maksud bukan hanya top down, kerajaan merancang, komuniti buat. Tidak. Cuma bagi saya, bottom up ni ada beberapa kelemahan. Saya bimbang apabila kita mengharapkan komuniti termasuk NGO dan sebagainya untuk basmi kemiskinan, saya tidak nampak dalam masa 5 tahun mereka akan bersedia. Jadi saya sedangkan ada pendekatan yang lebih baik, iaitu kita namakan sebagai partnership ataupun rakan kongsi. Yang mana perkara ni, partnership ni sesuai dengan dalam rancangan undang juga. Ya, maksud saya ialah apabila kerajaan juga memperkenalkan elemen perusahaan sosial. Partnership itu tadi dia akan melibatkan industri, melibatkan komuniti, melibatkan agensi, melibatkan NGO untuk bersama dalam mengurus kemiskinan. Bagi saya itu pendekatan yang boleh ditambah baik. Cuma ada satu sudut yang lain pula, saya puji juga kerajaan apabila kerajaan nampak kelemahan kita sebelum ni, yang mana kita ada masalah dengan pangkalan data. Pangkalan data kita sebetulnya kebanyakan bersifat top down. Hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses. Tapi dalam rancangan ke-12, kerajaan mula nak memperkenalkan lebih ramai orang boleh menyumbang, boleh akses pada data. Bagi saya itu sangat bagus. Kenapa? Sempena dengan PKP ataupun COVID-19, kita tengok ramai orang hilang pekerjaan. Pekerjaan ini menyebabkan mereka terperangkap dalam kemiskinan, kita panggil sebagai kemiskinan situasi ataupun situational poverty. Okey. Perkara ni ataupun mereka ni, kita tidak ada dalam sistem e-kasih ataupun dalam data sedada. Nama-nama mereka ataupun mereka yang terlibat dengan kemiskinan situasi ini berada di dalam database lain, contoh dalam Perkeso, KSP dan sebagainya. Dan sebenarnya dengan rancangan Undang-Undang 12 ini, saya nampak kerajaan nampak sedar itulah kelemahan ketara dan kerajaan mula nak memasukkan elemen-elemen semua untuk memantap lagi pangkalan data kita. Dan saya yakin apabila dalam rancangan Undang-Undang 12 kita turut menekan kepada PIR, revolusi industri keempat yang mana banyak fokus pada teknologi. Antara teknologi yang paling mantap saya nampaklah yang boleh dimasukkan dalam data kita adalah AI, Artificial Intelligence, dan juga sudah pasti dengan data raya kita ataupun big data kita. Jadi saya nampak itu antara perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang saya yakinlah insya-Allah kerajaan kita mampu boleh melaksanakan sebagaimana yang disasarkan seterusnya untuk mencapai masyarakat yang inklusif.